warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini memberkati dalam kehidupan kita, seterusnya menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berada satu bulan yang dikenali sebagai bulan Sya'ban, dan kita makin menghampiri satu bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Maka marilah saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita sama-sama bersedia untuk menghadapi satu bulan yang disebut sebagai bulan yang penuh dengan rahmat di sisi Allah, bulan yang penuh dengan keampunan, iaitu bulan Ramadan. Maka pada hari ini insya-Allah, oleh kerana bulan Ramadan itu disebut juga sebagai bulan Al-Quran, maka marilah kita cuba menambahkan kepahaman kita mengenai ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ia memberkati dalam kehidupan kita. Dan pada petang ini juga insya-Allah, marilah kita mendengar satu kuliah tafsir yang insya-Allah kita akan berbincangkan satu surah yang pendek, yang sering kita baca dalam solat, yang kebanyakannya sudah hafal surah ini, iaitu surah Al-Falaq, yang terletak pada penghujung Al-Quran sebelum surah An-Nas, sebagai pengakhiran surah dalam Al-Quran. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Falaq adalah satu surah yang disebut sebagai Al-Mu'awwizatain, salah satu daripada dua surah yang diminta untuk berlindung kepada Allah. Sebab itu disebut sebagai Mu'awwizatain, dua surah sebagai perlindungan kepada manusia. Apa dia dua surah itu? Yang pertama surah An-Nas, dan yang kedua surah Al-Falaq. Surah An-Nas dimulakan dengan minta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang mencipta, yang menguasai manusia. Yang kedua surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Kedua-dua surah ini diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah. Surah An-Nas berlindung daripada kejahatan dalaman, serangan daripada dalam. Surah Al-Falaq ialah kejahatan daripada luar.
Yang kata ulama, kejahatan itu yang kita tidak mampu nak kawan, berbeza dengan kejahatan daripada dalam yang boleh kita kawal. Maka dua surah ini disebut sebagai surah Al-Mu'awwizatain, dua surah yang mesti kita kena minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saat ketika penurunan ayat ini, surah ini, Nabi menceritakan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah?" Tidakkah engkau melihat beberapa ayat yang telah diturunkan pada malam ini? Lam yura misluhunna qattun, yang mana dua surah ini dia tak serupa dengan surah-surah yang sebelumnya. Ayat-ayat yang disebut dalam dua surah ini tak serupa dengan surah-surah yang lain yang diturunkan pada waktu malam. Lalu Nabi sebut, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Dua surah yang diajar oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung daripada keburukan dan kejahatan, sama ada dari dalam ataupun luar. Dan disebut oleh Imam Malik yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasa kesakitan. Nabi sakit. Nabi ni dia manusia biasa. Dia sakit, kadang-kadang dia sihat. Serupa macam kita juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sakit, kata Aisyah, Nabi baca surah Al-Mu'awwizatain, iaitu dua surah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bila Nabi baca dua surah ini, kemudian Nabi hembus pada tempat yang sakit. Maka surah ini juga sebagai ubat untuk bagi orang yang dia sakit, boleh berubat dengannya. Mempunyai keistimewaan yang begitu banyak dua surah ini, yang insya-Allah kita akan cuba bincangkan pada tengah hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Surah ini merupakan salah satu daripada surah Makkiyah yang diturunkan sebelum berlakunya peristiwa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam Quran dia ada dua tempat sahaja penurunan disebut oleh para ahli ulama. Yang pertama, sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah. Makkiyah bermaksud diturunkan sebelum berlakunya peristiwa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madaniyah disebut sebagai surah yang diturunkan selepas berlakunya peristiwa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua tempat saja penurunan yang disebut oleh para ahli ulama, tak ada yang ketiga. Mana kalau ada juga hak ketiga, tak betul tu. Nah, tengok-tengok cek ada tiga, Makkiyah, Madaniyah, satu lagi kat mana dah? Jalan Parlimen, ada juga. Ni tak betul. Dua tempat saja penurunan dalam Al-Quran. Maka surah Makkiyah ni dan Madaniyah, walaupun ada ayat yang diturunkan saat berada di Mekah, tetapi kalau peristiwa tu berlaku selepas hijrah, maka dinamakan juga surah Madaniyah. Dia tak sebut sebagai surah Makkiyah. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Allah perintahkan mana-mana amanah ataupun jawatan ataupun perkara yang disebut sebagai satu tanggungjawab yang besar, maka mestilah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini perintah daripada Allah. Ayat ini diturunkan di Mekah saat ketika mana peristiwa Fathul Mekah.
Fathul Mekah berlaku selepas penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini disebut sebagai surah Madaniyah. Dia bukan surah Makkiyah sebab dia berlaku selepas penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbezaan antara surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Di antara juga perbezaan surah Makkiyah dan Madaniyah, antaranya ialah surah Makkiyah biasanya menceritakan tentang tauhid, tentang keesaan Allah, cerita tentang berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu, cerita berkaitan dengan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak menceritakan dalam surah Makkiyah. Berbeza dengan surah Madaniyah. Surah Madaniyah dia banyak menceritakan tentang persyariatan, berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan ibadah. Itu semua surah-surah kebiasaannya surah Madaniyah. Itu beza di antara surah Makkiyah dan Madaniyah. Supaya kita mudah faham bila kita buka Al-Quran. Kita mudah cari untuk kita memahami ayat-ayat Allah yang berada dalam Al-Quran. Sebab kita ni nak hampir dengan Ramadan. Ramadan ni disebut sebagai bulan Al-Quran. Maka kita tingkatkan lagi kepahaman kita mengenai Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga di antara perbezaan surah Makkiyah dan Madaniyah, antaranya ialah surah Makkiyah biasanya dimulakan dengan ahrufun muqatta'ah, huruf-huruf potong. Alif lam mim, alif lam ra, qaf. Ini huruf-huruf potong. Bila dimulakan dengan huruf-huruf potong ni, maka surah tu adalah surah Makkiyah kebiasaannya. Berbeza dengan Madaniyah. Kecuali kata ulama dua surah, iaitu surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran adalah surah Madaniyah walaupun dimulakan dengan ahrufun muqatta'ah. Surah Al-Baqarah dimulakan dengan alif lam mim. Sepatutnya surah Makkiyah lah, tapi kata ulama dia adalah surah Madaniyah. Ini dikecualikan, melainkan dengan surah-surah yang lain. Sebab apa kita membicarakan tentang perbezaan surah Makkiyah dengan surah Madaniyah? Kerana untuk kita faham, meningkat lagi kepahaman kita dalam Al-Quran. Bila Tok Imam baca dalam solat, dia baca dimulakan dengan ahrufun muqatta'ah. Dia baca Qaf wal Qur'anil Majid. Kita boleh agak, oh ini surah Makkiyah. Biasa surah Makkiyah ni Tuhan cerita berkaitan dengan tauhid, tentang Rasul-Rasul, tentang Nabi-Nabi. Itu kebiasaan surah-surah Makkiyah. Kita boleh agak dalam solat. Dia boleh bantu kita untuk memahami Al-Quran. Sebab tu berlaku di Mesir, tuan-tuan. Penuh sekali solat ada berlaku di waktu Ramadan. Saat di waktu Ramadan ada satu masjid, Tok Imam saat tengah solat, Imam baca surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni biasa kita baca, memang lebuk dah kita baca setiap kali dalam solat. Tapi yang peliknya di Mesir, tuan-tuan, di saat waktu Ramadan, Tok Imam dia baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Bila baru saja ayat yang pertama Tok Imam baca, imam dan para makmum menangis. Bila dengar ayat ni, menangis, teresak-esak menangis. Orang pelik kita dah. Sebab kalau kat Malaysia ni tak menangis pun biasa, relax je. Tapi di Mesir ni dia punya lain macam. Dia punya apa, dari sudut zuk berkenaan dengan Al-Quran. Bila dibaca tu menusuk dalam hati. Itu hebatnya orang-orang yang berada di, kebanyakannya di Mesir lah. Seolah-olah mereka ni memahami Al-Quran. Bila baca ayat pertama menangis, tersesak menangis. Bila diteruskan bacaan sampailah ayat illa masya Allah, sampai ayat ni makmum hak duduk di belakang pengsan dah, rebah pengsan. Ada sebahagian yang pengsan bila dengar ayat ni, menggerungkan hatinya bila dengar ayat-ayat Al-Quran. Ini cukup hebat, tuan-tuan. Kita pengsan juga. Rupa-rupanya kerungkung tidur, tuan-tuan, dalam solat bulan puasa. Sedar-sedar Tok Imam wakak dah, Allahu Akbar, baru sedar. Tu kita lah. Tak beza dengan orang dekat yang berada pada bulan Ramadan, mereka solat menusuk dalam jiwa dia.
Baik tuan-tuan, maka kita masuk pada ayat yang pertama dalam surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq dia mempunyai 5 ayat, pendek je. Cumanya dia mempunyai hikmah yang cukup besar. Iaitu ada 4 poin yang penting Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk minta perlindungan. 4 perkara yang mesti kita kena minta lindung. 4 perkara ni kita kena minta lindung. Apa dia? Yang pertama diceritakan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, iaitu berlindung kepada Allah daripada kejahatan seluruh makhluk. Cuba tengok ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, qul. Allah menggunakan perkataan qul ini adalah perintah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Apa makna al-falaq? Syekh Qutb dalam kitab tafsir dia Fi Zilalul Quran, dia menyebut al-falaq itu ada 2 makna. Yang pertama, al-falaq bermaksud cahaya pada waktu subuh. Itu juga disebut sebagai al-falaq. Yang kedua, al-falaq juga bermaksud dengan sekalian makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu juga termasuk dengan al-falaq. Dua-dua boleh kita guna dengan perkataan al-falaq ni yang disebut oleh Syekh Qutb dalam kitab tafsir dia. Sebab tu jangan pelik bila kita buka Quran terjemahan, kadang-kadang dia berubah di sudut makna dia, penafsiran dia tu. Warna pelik ni, hak ni tafsir hak ni tafsir ni. Jangan pelik, sebab para ulama membincangkan tentang penafsiran ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran. Maka kita ambil makna dia, iaitu Allah menciptakan sekalian makhluk. Allah perintah Nabi supaya berlindung daripada makhluk dia. Daripada apa? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan. Semua makhluk yang Allah cipta, kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan kejahatan makhluk, semua yang hidup yang diciptakan oleh Allah, manusia, jin, syaitan, binatang, yang boleh membawa bahaya kepada diri seseorang, yang memberi mudarat pada seorang, kita kena mesti minta lindung dengan Allah Ta'ala. Ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Nabi pun Allah Ta'ala perintah supaya minta lindung dengan Allah. Apatah lagi kita yang bukan Nabi ni, kena minta lindung. Termasuk juga ialah syaitan dan iblis, kena minta lindung dengan Allah. Disebut dalam kitab tafsir Al-Marari. Al-Marari menafsirkan bukan setakat segala penyakit ataupun bahaya yang diciptakan daripada makhluknya, tetapi juga termasuk juga dalam ayat ni adalah segala penyakit dan keburukan yang menimpa ke atas seseorang daripada kejahatan makhluk. Rupanya surah Al-Falaq ni juga boleh berlindung daripada penyakit. Sebab tu hari ni kita dilanda dengan penyakit. Apa penyakit kita? Covid. Penyakit yang tak nampak. Covid ni makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, virus. Selain daripada kita doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il athqam. Ini doa kepada kita kepada Allah, minta lindung. Bahkan bukan setakat kita buat SOP, kita ikut peraturan supaya penyakit ni tak berjangkit ke atas kita. Di antara juga kata Al-Marari, surah Al-Falaq boleh berlindung daripada penyakit. Maknanya kita baca surah Al-Falaq ni minta lindung dengan Allah daripada penyakit. Sebab tu kita ni surah Al-Falaq dengan surah An-Nas jangan kita lupa untuk baca setiap kali lepas solat, ataupun time waktu kosong baca, minta lindung dengan Allah daripada segala penyakit, sama ada penyakit tu nampak ataupun tidak nampak. Ini di antara disebut oleh Al-Marari dalam menafsirkan ayat pertama dan ayat yang kedua. Bahkan Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir dia disebut termasuk juga daripada berlindung kejahatan seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi satu tempat, kita pergi kempen ataupun kita pergi jalan dalam hutan, mandi sungai, kita pergi tempat-tempat yang kadang-kadang menakutkan kita,
yang kita rasa benda tu boleh membahayakan diri kita, maka kita berlindung dengan surah Al-Falaq ni. Baca surah Al-Falaq, dia adalah berlindung daripada kejahatan makhluk, sama ada makhluk nampak ataupun tidak nampak. Binatang-binatang buas yang ada dalam hutan, tak? Binatang-binatang yang berbisa, maka surah Al-Falaq diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk berlindung. Boleh kita berlindung daripada perkara-perkara yang boleh memberi mudarat kepada kita, khususnya kejahatan seluruh makhluk. Dan kadang-kadang kita balik kampung, kadang-kadang kita balik kampung tolak waktu malam, pukul 3 pagi tolak pukul 2 pagi, pukul 12 tengah malam, sampai satu tempat RNR tu pula tempat kawasan dalam hutan, tak ada orang pula, menakutkan kita, gerung kita, tak ada orang. Maka kita minta lindung dengan antaranya dengan surah Al-Falaq ni. Minta lindung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang-orang dulu tuan-tuan, bila nak masuk hutang dia ajar apa dia tuan? Minta izin. Kalau nak pergi masuk dalam hutang kena minta izin. Tak sebut gini, Nek, cucu nak masuk hutang ni, cucu tumpang lalu. Minta izin begitu. Ni tak betul tak? Allah Ta'ala ajar pada Nabi, ajar kepada kita dengan surah Al-Falaq ini supaya minta lindung dengan Allah. Jangan minta daripada makhluk. Minta lindung dengan Allah dulu, minta perlindungan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada kita. Yang kedua, seterusnya ayat yang ketiga, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW berlindung daripada kejahatan kegelapan malam. Itu yang kedua, kegelapan waktu malam. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk, kata Allah. Gelap waktu malam ini adalah waktu yang mana berlakunya banyak kejahatan berbanding dengan waktu siang. Sebab tu para ulama menyatakan syaitan ini dia aktif waktu siang, tetapi waktu malam dia lagi aktif. Itu syaitan. Syaitan waktu malam lagi aktif berbanding dengan waktu siang. Sebab itu Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk berlindung daripada kegelapan waktu malam, kejahatannya. Sebab tu waktu malam banyak berlaku benda yang buruk, benda yang tak molek berlaku. Orang nak merompak, mana mudah? Rompak waktu siang ke rompak waktu malam? Mana mudah dah? Waktu siang pun rompak juga, tapi waktu malam lagi selamat. Orang tidur, orang tak nampak, tak ada orang masing-masing tidur belaka, duduk dalam rumah, maka mudah untuk buat kejahatan. Maka kejahatan waktu malam, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah berlindung daripadanya. Sebab itu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengajar kepada kita saat ketika waktu senja, waktu nak masuk waktu malam. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana junhul laili." Nabi kata apabila kegelapan malam menjelma, au amsaitum, atau apabila sudah lewat waktu petang, waktu 6.30, waktu nak maghrib, 6.45, nak pukul 7, waktu-waktu begitu, nak masuk waktu malam. Nabi kata, fakuffu sibyanakum. Nabi kata, tahanlah anak-anak kamu. Tahan anak-anak kamu daripada keluar rumah, duduk dalam rumah waktu senja ni, nak maghrib, waktu malam. Sebab apa Nabi larang anak-anak kecil duduk berada di luar? Kerana kata Nabi, fa inna syayatin tantashiru khina izin. Kerana waktu itu syaitan berkeliaran. Waktu senja, waktu nak maghrib, masuk waktu malam, syaitan waktu tu paling aktif. Waktu nak keluar, syaitan berkeliaran. Maka Nabi suruh, fakuffu sibyanakum, tahan anak kamu berada dalam rumah. Kita kadang-kadang terbalik, waktu itulah kita keluar rumah. Waktulah itulah kita nak pergi pasar malam, bawa anak-anak kecil umur 3 tahun, bawa 2 tahun, hak baru lahir pun keluar juga, bawa pergi pasar malam. Tuan-tuan, waktu tu waktu syaitan paling aktif, saat ketika mana masuk waktu gelap, waktu malam. Melainkan kalau ada orang dia nak keluar, ada hajat ataupun ada perkara yang nak selesai, tu lain cerita. Ni saja-saja keluar,
Maka benda ni sepatutnya kita kena ambil perhatian daripada apa hak Nabi sebut. Kemudian Nabi kata lagi, wa aghliqul abwab. Saat waktu nak masuk waktu malam ni, Nabi suruh tutup pintu, kunci pintu. Wadhkur ismallah, dan sebut nama Allah. Saat nak tutup pintu, disebut nama Allah. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan la yaftahu baban mu'allaqan, dia tidak mampu untuk buka pintu yang tertutup dengan nama Allah Ta'ala. Maka tutup sunat waktu nak malam senja, tutup pintu. Sunat kita tutup. Kita terbalik, kita buka pintu waktu senja. Panas sangat hari ni, buka pintu waktu senja. Jangan. Nabi suruh tutup pintu. Dan tutup pintu dengan nama Allah. Maka syaitan tak akan mampu buka pintu yang ditutup dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bahkan Nabi SAW saat nak tidur pada waktu malam, kata Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi saat bila nak tidur, kata Aisyah, iza awa ilal firashihi, bila Nabi nak tuju tempat pembaringan, kullu laylah, setiap pada waktu malam, jama'a kaffaihi, kata Aisyah, Nabi menghimpunkan tangannya. Nabi himpun, Nabi menadah tangan. Kemudian summa nafasa fihima, kemudian bila Nabi tadah, Nabi tiup. Sebelum Nabi tiup, Nabi baca faqara'a fiha qul huwallahu ahad, Nabi baca surah Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. 3 surah ni Nabi setiap malam Nabi baca. Bayangkan Nabi baca saat nak tidur. Kita apatah lagi hak yang bukan Nabi ni. Nabi baca, minta lindung dengan Allah. Kemudian lepas Nabi baca, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, Nabi bila lepas dia baca, dia tiup, dia sapu seluruh badan dia. Yabda'u bihima ala ra'sihi, bermula daripada kepalanya, wa wajhihi, mukanya, wa ma aqbala min jasadihi, sehinggalah seluruh tubuh badannya. Yaf'alu dzalika salasa marrat, kata Aisyah, Nabi buat selama 3 kali. Nabi buat 3 kali. Itu cara Nabi tidur. Nabi baca 3 surah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, minta lindung daripada kegelapan waktu malam. Sebab waktu malam ni dia banyak berlaku benda-benda tak molek. Saat kita tengah tidur, masa itulah orang curi motor kita. Saat waktu tidurlah berlakunya kebakaran rumah, terbakar rumah. Waktu malam lah berlaku macam-macam benda yang kita tak terduga. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah berlindung daripada kejahatan pada waktu malam. Pada ayat yang ketiga ni, kena minta. Paling-paling kurang kita nak tidur pun malas sangat 3 surah ni. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq. 3 surah. Nak baca ayat kursi tu panjang dah. Nak akhir surah Al-Baqarah lagi panjang. Nak baca surah Al-Mulk malah lagi. Maka 3 surah ni paling-paling kurang. Kalau dok kita tidur gung gitulah. Minta lindung dengan Allah. Diajar dalam surah Al-Falaq ni. Bahkan bukan setakat Nabi saat nak tidur, Nabi amalkan surah Al-Falaq ni. Bahkan saat Nabi nak pergi perang, disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i, diceritakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Satu hari Uqbah bin Amir ni nak pergi perang bersama dengan Nabi. Kata Uqbah bin Amir, rahilatuhu fi ghuzwah, aku bersama dengan Nabi dalam satu peperangan. Saat tu aku bawa Nabi, bawa kenderaan Nabi. Lalu tengah dalam perjalanan, Nabi sebut kepada dia, ya Uqbah, Uqbah, qul, sebut, baca. Nabi suruh Uqbah baca. Lalu Uqbah kata, fastama'tu, apa yang aku nak baca ni? Aku nak dengar apa hak Nabi suruh baca ni. Tiba-tiba Nabi sebut pula kali kedua. Summa qala ya Uqbah, Uqbah, sebut, qul, baca. Fastama'tu, aku dengar apa hak Nabi nak baca ni. Nabi nak suruh apa aku baca ni. Tiba-tiba kali ketiga Nabi sebut, qul ya Uqbah, sebut. Faqala salisah, kali yang ketiga Nabi sebut, Nabi suruh baca. Apa dia? Ma aqulu ya Rasulullah, apa dia yang patut aku kena sebut ni? Lalu Nabi baca,
faqala qul huwallahu ahad. Rupa-rupanya Nabi suruh baca 3 surah yang bermula daripada qul. Qul huwallahu ahad. Lepas habis baca, kata Uqbah, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca sampai habis. Aku pun ikut baca sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila habis Nabi baca, kata Nabi, ma ta'awwadha bimislihinna ahadun. Nabi kata tidak ada seorang yang berlindung daripada segala keburukan seperti orang yang berlindung dengannya dengan 3 surah ni. Kalau nak minta lindung, maka lindunglah dengan 3 surah ni. Kita kadang-kadang nak pergi satu tempat ataupun satu keadaan yang mana kita risau, satu perkara yang besar, maka tuan-tuan boleh baca 3 surah ni. Misalnya contoh, kita nak pergi periksa, anak-anak kita nak periksa SPM, bimbang, takut lupa, takut apa, dah buat persiapan dah, minta lindung dengan Allah. Hak tu hak periksa. Apatah lagi urusan-urusan yang besar, perkara yang besar. Hatta Nabi sendiri nak pergi perang pun, Nabi baca 3 surah ni, minta lindung dengan Allah Ta'ala, supaya mudah-mudahan Allah beri perlindungan kepadanya. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang keempat, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW. Poin yang ketiga. Tadi mula-mula sekali, Nabi diperintahkan oleh Allah berlindung daripada kejahatan makhluk. Yang kedua, kejahatan pada waktu malam. Yang ketiga, ayat yang seterusnya, Allah perintah kepada Nabi berlindung daripada kejahatan ahli sihir. Ahli sihir. Rupa-rupanya surah Al-Falaq ni pendek je, tapi dia punya hikmah yang besar kepada Nabi SAW untuk minta lindung. Lindung daripada apa? Ahli sihir. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Ini ahli sihir. Cuba tuan-tuan tengok perkataan an-naffasat. An-naffasat disebut oleh ahli tafsir bermaksud ahli sihir perempuan. Kenapa Allah Ta'ala sebut an-naffasat, ahli sihir perempuan? Kerana kata ulama tafsir, kebanyakan ahli sihir itu adalah ahli sihir perempuan. Ramai di antara mereka yang buat sihir, yang menghembus-hembus pada tali di kalangan orang perempuan. Sebab tu disebut menggunakan perkataan an-naffasat. Namun termasuk juga ahli sihir lelaki dalam ayat ni, termasuk. Cuma majoritinya ialah ahli sihir perempuan. Maka surah Al-Falaq ni juga boleh berlindung daripada kejahatan ahli sihir. Sebab tu beza surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Saya dah sebut tadi, surah An-Nas berlindung daripada kejahatan dalaman diri kita. Al-Falaq berlindung daripada kejahatan daripada luar yang kita tak mampu nak kawal. Sebab tu minta lindung daripada kejahatan ahli sihir. Sebab tu ada satu kitab yang disebut oleh Al-Imam Ibn Sirin. Kitab Imam Ibn Sirin ni cerita berkaitan dengan tafsir mimpi. Seronok kan kalau baca kitab Imam Ibn Sirin ni. Kalau kita mimpi begini, apa makna dia? Kalau mimpi begini, apa maksud dia? Ada satu kitab tu. Sebab tu kalau Darul Syifa, perubatan Darul Syifa ni, dia ada cerita tentang tanda-tanda orang yang diganggu jin, ataupun tanda-tanda orang yang diganggu oleh syaitan. Tak? Ada tanda-tanda dia. Antaranya ialah orang yang sering bermimpi jatuh daripada tempat yang tinggi. Asal tidur je, mimpi jatuh tempat tinggi. Asal jatuh je, mimpi. Tuan-tuan, maknanya di mimpi tu jatuh daripada tempat tinggi, piung, puk jatuh, sedar duduk bawah katil. Asal tidur je jatuh, asal jatuh je tidur. Pening dah. Orang hak jenis macam ni, hak sering mimpi macam ni, dia adalah ada gangguan jin. Diganggu jin. Maka orang ni kena pergi buat rawatan. Tak, sering diganggu. Antara juga disebut sihir. Sihir ni ialah bila kita bermimpi dengan binatang-binatang buas berbisa seperti ular. Sering kali kalau tidur asyik jumpa ular, mimpi ular. Bahkan katanya kalau ular tu patuk kepada diri kita, maksudnya sihir dah masuk dalam diri kita. Itu di antara tanda-tanda. Antara juga orang yang bermimpi menyusu anak. Sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan.
Ustaz, saya mimpi. Saya orang lelaki tapi nyusu anak. Mimpi. Ada hari tu seorang dia cerita, dia ngendong anak kecil. Tak, gendong anak tu duduk atas ni, lepas tu nyusu dia pula. Apa? Dia pun pelik, asyik mimpi benda yang sama. Itu di antara tanda-tanda gangguan-gangguan jin. Rupa-rupanya dia duduk rumah nenek moyang dia kat kampung. Hasil pada peninggalan rumah hak lama, rupa-rupanya ada penjaga. Rumah tu ada penjaga. Tuan-tuan, duduk sering bermimpi rumah tu. Dia rumah sewa. Sebab tu hati-hati, sering diganggu. Apatah lagi kita duduk di kawasan sekitar Kuala Lumpur ni. Sebab kadang-kadang kita duduk rumah flat, tak? Rumah apartmen, makin tinggi rumah bertingkat-tingkat, makin sukalah jin. Sebab jin ni dia suka tempat tinggi. Duduk flat rumah tingkat berapa? Nombor 30. Tingkat 30. Tak, tingkat 31 tu banyak kosong, 32 banyak kosong, tak ada orang duduk. Situ tempat suka jin. Tak, sebab tu kadang-kadang ada gangguan kat rumah. Dalam rumah kita ada gangguan. Di antara gangguan dalam rumah ni sering bunyi orang main guli. Tak, tengah-tengah malam bunyi guli jatuh, pak selerak. Siapa dia pula main guli waktu malam? Bunyi kat atas. Tak, tu di antara tanda-tandanya gangguan jin disebut. Antara juga bunyi meja yang orang terik. Tahu terik tak? Oh, payah nak translate dah. Orang meja tu di apa? Ditolak. Allah, kita orang Terengganu nak cakap KL tu payah. Tak, duk main tolak, duk terik, dia bunyi keruk. Siapa dia pula main tengah malam? Dia bukan orang main, dia gangguan. Itu di antara tanda-tandanya. Sebab itu di antara cara nak minta lindung daripada ni, antaranya ialah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Sering kita baca. Sebab tu setiap kali lepas solat ataupun ada masa baca. Berlindung daripada kejahatan makhluk yang tak nampak dan nampak. Khususnya daripada kejahatan ahli sihir. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka surah Al-Falaq ni boleh memutuskan sihir yang orang tuju pada kita. Kalau ada orang tak puas hati dihantar sihir, surah Al-Falaq dia boleh lindung daripada sihir. Itu hebatnya surah Al-Falaq ni. Baik, kemudian yang keempat. Yang keempat pada ayat yang terakhir. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW berlindung kepada empat ni. Nombor 4 ni apa dia? Berlindung daripada kejahatan orang yang dengki. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya. Oh, bahaya tuan-tuan dengki ni. Dengki itu satu hal, orang dengki dengan kita lagi satu hal. Dengki ni penyakit orang sebut hasad. Hasad. Bahasa Melayu orang panggil dengki. Tapi boleh ke kita pakai belaka hasad dengki. Padahal hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Dia capur habis. Tak apalah, asal orang faham sudah. Macam orang pergi haji lah. Tak, kita tanya haji gimana ni? Dia kata saya baru balik daripada Bukit Jabal Uhud. Dia sebut. Bukit-bukit lah. Jabal tu bukit juga. Nak dicapur habis. Tak apalah, asal orang faham. Baik. Nak ceritanya hasad ni penyakit deki. Deki orang. Tak, ini penyakit yang pernah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa dia tuan? Kisah bagaimana anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Dosa yang pertama yang berlaku di atas dunia, dosa apa dah? Dosa pembunuhan. Pembunuh. Tak? Adik-beradik bunuh adik, abang bunuh adik. Qabil bunuh Habil. Kisah dalam Quran. Punca daripada apa? Dengki. Tak? Nak ceritanya sampai tahap Tuhan sebut la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Tuhan cerita dalam Quran. Adik-beradik Nabi Adam alaihissalam, salah seorang daripada mereka ni ada perasaan hasad, dengki. Sanggup bunuh. Nak ceritanya adik-beradik pun boleh jadi ada perasaan dengki. Sebab tu jangan pelik, dalam ahli keluarga kita kadang-kadang ada juga perasaan ni. Tak, kakak ipar kita, adik ipar kita, mak tua kita, pak saudara kita ada penyakit-penyakit gini. Itu bahayanya dengki. Itu yang pertama. Kadang-kadang dengki ni dia sama-sama dengan dia. Tak? Orang nega dengan orang nega. Kita berniaga, nampak nega untung sikit, orang nega tak berapa nak untung. Mari perasaan begitu. Dia mari penyakit gitu yang menyebabkan berlakunya kejahatan-kejahatan selepas daripada itu. Sebab tu bahayanya dengki. Nabi sebut dalam satu hadis,
Bahaya penyakit dengki ni, innal hasad yakulul hasanat, kata Nabi. Sesungguhnya dengki ni boleh merosakkan amal-amal kebaikan. Merosakkan amal-amal kebaikan hak dia buat. Solat dia, puasa dia, sedekah dia, haji dia, umrah dia. Kebaikan hak dia buat dirosakkan disebabkan apa? Kerana dengki. Kama ta'kulun narul khatab, kata Nabi. Seumpama api yang membakar kayu. Hapus amalan-amalan kebaikan dia disebabkan kerana apa? Sifat dengki yang ada dalam diri dia. Sebab tu minta jauh daripada penyakit dengki ni. Yang kedua, minta jauh daripada orang yang dengki. Kita tak tahu siapa dengki kita, tak tahu. Tak, kita buat kebaikan, buat apa saja, kita tak tahu hak ada dalam hati orang dengki dengan kita, tak tahu. Maka minta lindung daripada bahayanya dengki. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Selagi mana kamu tak kasih pada diri orang lain, maka kita masih belum ada kesempurnaan iman. Sebab tu kasih pada orang dia asal dasar akidah, dasar iman. Dasar iman. Jangan atas dasar lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala tanya kepada orang yang jenis macam ni. Apa Tuhan kata? Ahum yuqsimuna rahmata rabbik. Adakah mereka yang berhak membahagikan kurniaan daripada Tuhan? Kamu ke kerja kamu nak beri kepada orang nikmat ni? Kerja-kerja ni, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang susah, ada orang senang, ada orang duduk pakat tinggi, ada duduk pakat rendah. Kamu ke yang bahagikan nikmat tu? Tuhan tanya. Ahum yuqsimuna rahmata rabbik. Kerja kamu ke? Tuhan tanya soalan ni. Lalu Tuhan jawab, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Bahkan kamilah yang membahagikan di antara mereka penghidupan dalam dunia ni. Kerja kami. Kerja Allah yang beri rezeki orang tu lebih, rezeki ni kurang. Orang tu diangkat oleh Allah, orang tu duduk bawah. Orang tu susah, orang tu senang. Ini kerja Tuhan. Maka siapa yang ada perasaan dengki, seolah-olah dia tak setuju dengan Tuhan. Dia boykot dengan Tuhan. Dia tak setuju keputusan daripada Allah. Sebab itu orang yang ada penyakit ni boleh merosakkan amal-amal kebaikan dia. Merosakkan amal-amal soleh dia. Sebab tu bahayanya dengki ni. Bahkan dengki, orang yang dengki kepadanya. Maka Nabi diajar kepada Allah supaya minta lindung daripada penyakit dengki dan orang dengki kepada dia. Bahkan Nabi suruh diminta berlindung. Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala berlindung daripada kejahatan orang dengki. Apatah lagi kita ni orang bukan Nabi. Siapa dengki orang Nabi? Antara golongan Yahudi. Yahudi tak setuju dengan Nabi, dengki dengan Nabi. Berada di Madinah, berapa ramai orang-orang munafik yang mereka untuk buat kejahatan kepada Nabi. Ramai musuh Nabi. Begitu juga kita ni kena minta lindung daripada penyakit dan bahayanya dengki itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar untuk kuliah tafsir kita pada petang hari ini. Untuk kita menafsirkan surah Al-Falaq. Mudah-mudahan kalau ada masa kita cuba tafsir pula surah An-Nas. Apa yang Tuhan cerita berkaitan dengan kejahatan daripada dalam. Dari dalam ni juga ada kejahatan diceritakan oleh Allah dalam surah An-Nas. Siapa dia? InsyaAllah to be continue pula kalau ada masa, ada ruang kita sambung balik. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.